Assalamualaikum dan salam syaraku sayang bersama saya Alfaris Jumurin. Tumpuan berita, penubuhan Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Samarahan ISDA merupakan di antara pendekatan baharu Kerajaan Sarawak untuk memacu dan merancakkan lagi pembangunan di bahagian Samarahan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak telah memberi peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit kepada ISDA untuk membangunkan kawasan berkenaan. Sebabnya waktu saya meresmikan Masjid Pemandaran Samarahan ulang tahun, Samarahan dah bagus ke tak ya? Sudah ada universiti dah ya, tapi saya fikir cukup. Dan perancangannya hendaklah secara holistik, maka saya tubuhlah ISDA ini. Dan peruntukan khas diberi 1.5 bilion kini-kini saya beri. Dan dengan adanya pembangunan peruntukan ke Datuk, kita senang merancang. Rancang, terus laksanakan. Si nunggu-nunggu, munya habis, tambah lagi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Samarahan ISDA di Hotel Raya Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Premier Sarawak berkata bahagian Samarahan berpotensi menjadi pusat penghasilan makanan di negeri ini. Sehubungan itu, katanya pertanian moden akan diperkenalkan dan Kerajaan Sarawak akan menyediakan infrastruktur pertanian di bahagian Samarahan. Kawasan tu, kalau kita dah buat benteng ya, dan kita dapat ngurus aliran airnya, air masin cip masuk, tanah situ adalah alluvial soil. Tanah yang kata orang boleh untuk tanaman pertanian. Jadi kita mulalah nanamkan pertanian makanan secara moden di situ. Kita ada Unimas. Kita ada UiTM. Semua kawasan tu, bah. Saya minta Profesor Datuk Khadim bantu. Sama ada polahkan lab di situ. Dan ambil orang pertanian sebagai sebahagian daripada penuntut Unimas. Mula praktikal. Dan menggunakan cara-cara moden. Tambah penaung ISDA itu lagi, ini akan membantu Sarawak meningkatkan pengeluaran makanan dan menjadi negeri pengeksport makanan. Masalah kita di Sarawak tu Malaysia, kita ngarah Sarawak aja lah. Kita adalah mengimport makanan dari luar. Apabila kita import barang dari luar, ringgit kita lemah, harganya meningkat. Apabila harganya meningkat, terpaksalah kita beli barang makan kita dengan harga tinggi. Walhal negeri kita ada tanah. Kita boleh mengeluarkan makanan ke diri. Jadi kita bergantung dengan import. Kini itu adalah net importer. Jadi saya fikir, apa hal jadi ke tu? Negeri ada tanah, negeri ada tenaga yang boleh belajar daripada para pakar. Sepatutnya food production kita tinggi. And we should be the exporter rather than importer of food. Dalam majlis sama, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan yang juga pengurusi ISDA, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu sebanyak 608 projek telah diluluskan di bawah agensi itu setakat suku kedua tahun 2022. Setakat suku kedua tahun 2022. Sehingga habis suku pertama lah, saya difahamkan sudah terdapat sejumlah 608 projek di bawah ISDA, di mana 201 projek telah siap dilaksanakan. 86 projek masih lagi dalam pelaksanaan dan 200 projek masih lagi dalam perancangan. Manakala 121 projek yang lain akan bermula pada suku ketiga tahun ini dan juga dalam suku pertama tahun 2023.
Berita seterusnya, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah melawat Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Statos di Singapura pada Khamis. Dalam lawatan 2 jam itu, beliau telah melawat Galeri Statos dan diikuti taklimat yang disampaikan pegawai dari Statos. Pejabat itu juga berfungsi sebagai pusat sehenti untuk pelaburan dan perniagaan serta pemain pelancongan di Singapura untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Sarawak. Turut hadir Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintred Datuk Narodin Majais, Pemangku Setiausaha Tetap Mintred Zulkarnain Masron dan Pegawai Tugas Khas Mintred Datuk Liao Sun Eng. Keperkembangan berikutnya, Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD mengadakan lawatan ketiga buah sekolah iaitu 2 di bahagian Serian SK Lebur Remun dan SK Daha dan sebuah lagi di bahagian Sri Aman SK Aping pada Khamis. Rombongan diketuai Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagah Wiin bersama pegawai-pegawai dari Kementerian MEITD itu bertujuan mengenal pasti permasalahan yang dihadapi di sekolah-sekolah berkenaan. Saya pergi melawat ke beberapa sekolah daif dan juga yang kurang lebih dalam keadaan yang kita tidak begitu sempurna, yang di bahagian Serian dan juga di bahagian Sri Aman. Kebanyakan di sebelah sini iaitu di kawasan daerah Serian sendiri, Kebedil dan juga Beleringin. Jadi untuk sekolah daif yang pertama yang saya lihat di SK Lebur Remun, walaupun dia agak lambat sedikit oleh kerana keadaan pandemik COVID-19 dulu, tapi saya disyorkan bahawa ia akan siap pada penghujung bulan Ogos. Ketika ditanya berkenaan status Centralised School, beliau berkata setakat ini belum dapat dilaksanakan kerana kebanyakan ibu bapa tidak bersetuju. Jelasnya, lawatan ini juga bertujuan memantau status projek di sekolah SK Aping yang merupakan salah sebuah sekolah daif terdapat di kawasan itu. Dia melibatkan penyambungan elektrik kepada bangunan sekolah dan juga semua kemudahan dari sekolah. Setakat ini, projek yang sedang dijalankan ialah membekalkan sumber air bersih dan penyambungan bekalan elektrik kepada sekolah tersebut. Sekolah rendah SK Aping bakal dipindahkan ke tempat baru memandangkan sekolah ini terletak di pinggir jalan yang meliputi kawasan pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Datuk Roland juga menyarankan agar sekolah yang bakal dibina dilengkapi dengan fasiliti yang mencukupi seperti asrama, pusat internet dan kemudahan asas seperti bekalan elektrik, bekalan air bersih termasuklah kuartus guru. Selanjutnya, penantian sekian lama penduduk untuk Kampung Bintawah Hilir dan berhampiran untuk memiliki klinik kesihatan ibu dan anak sendiri akhirnya menjadi kenyataan setelah siapnya KKIK Kampung Bintawah Hilir dan sedia untuk digunakan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, klinik baru ini sangat penting bagi memudahkan golongan ibu khususnya masyarakat berhampiran mendapatkan penjagaan kesihatan yang lebih baik dan selesa. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian pembukaan klinik kesihatan ibu dan anak Kampung Bintawah Hilir pada Jumaat. Tambahnya lagi, permulaan projek itu berjumlah RM1 juta namun tambahan RM50,000 diperuntukkan untuk membina tempat letak kereta dan tandas. Selain itu, beliau turut memohon agar KKIK dinaik taraf kepada klinik kesihatan supaya menjadi klinik yang memberi perkhidmatan kepada semua dan bukan terhad kepada ibu dan anak di kawasan itu. Saya walau bagaimanapun apa saja keperluan daripada pihak KKM di peringkat negeri hendak mengupgradekan ini ataupun kemudahan-kemudahan lain, insya-Allah saya boleh membantu daripada peringkat saya di Putrajaya. Manakala di Lundu, Sematan berpotensi dijadikan pusat aktiviti memancing bagi perikanan marina sekaligus menjadi daya tarikan pelancong ke situ. Demikian jelas Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu semasa merasmikan pertandingan Joran Tanjung Datu Tok Nan Open Sea Fishing Competition 2022 pada Jumaat.
Menurut Datuk Gerald, keadaan cuaca yang baik, persekitaran yang bersih serta kemudahan akses jalan raya juga merupakan faktor utama tarikan pengunjung untuk datang ke Sematan. Malah katanya kawasan perairan Lunduk dan Sematan menjanjikan habuan yang menarik kepada kaki pancing yang ingin meneroka perairan ini. Sehubungan itu, Datuk Gerald amat menggalakkan para pemancing di dalam perairan tempatan diberikan pendedahan untuk konservasi alam sekitar bagi meneruskan kelestarian alam. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan semasa berucap turut berbangga di atas penganjuran pertandingan itu kerana ia bukan sahaja mengimbau kenangan bersama bekas Ketua Menteri Sarawak Allahyarham Tan Sri Adenan Satem, bahkan sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan ekonomi setempat. Di samping itu, beliau juga berharap agar pertandingan ini dapat dijadikan sebagai acara tahunan di daerah kecil Sematan. Seramai 116 peserta telah menyertai pertandingan itu yang bermula pada Jumaat sehingga Sabtu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.